إلا الحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، وإلى والدنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bagi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu pada malam ini bagi kita menyambung kembali perbincangan kita dalam kitab kita, iaitu kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kita yang salih. Allahumma amin. Kalau ikut tu kita tak ada kuliah bulan ni. Kan? Kuliah kita lepas lah. Tapi Alhamdulillah ada kesempatan. Saya pun kalau tidak ada kuliah malam ni di Bagan Serai. Tapi tak mula lagi. Tengok pun ada kekosongan pula malam ni. Tak apa. Alhamdulillah kita boleh isi dan kita sambung balik perbincangan kita dan kita berada masih lagi di dalam bab yang ke-47. Iaitu bab ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab yang membicarakan tentang cerita ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat tawadhu', betapa merendah dirinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kita pada bulan 2 yang lalu, bulan 2 bulan 3. Bulan 3 no, sebelum kita berpuasa, kita telah selesai hadis yang sangat panjang. Satu tu je hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, iaitu hadis yang mana diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Ya, hadis yang sangat panjang yang menceritakan bagaimana Sayyidina Hasan pernah tanya kepada pak menakan dia, Sayyidina Abi Halah, yakni saudara anak tiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan dia lah. Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun cerita Nabi ini.
Kemudian Sayyidina Hasan kata, aku sembunyikan cerita ni daripada Sayyidina Husain. Sampai satu masa aku cerita kat Sayyidina Husain, rupa-rupanya Sayyidina Husain lagi kemah daripada aku. Kita ingat cerita tu. Tengok Sayyidina Husain kata, aku pun dah tanya dah. Cerita ni aku tanya awal lagi kat pakcik kita ni. Bukan takat dia je, pak kita pun aku biasa tanya. Tu dia. Rupanya lagi advance. Kan? Dan cerita pula Sayyidina Husain meriwayatkan daripada Sayyidina Ali, cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita ni kita dah baca pada pertemuan kita yang lalu. Malam ni kita sambung lagi beberapa hadis, ada lebih kurang 5-6 hadis, habis bab ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi' qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik qala. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas, kita semua tahu Sayyidina Anas ni ialah salah seorang daripada khadimir Rasul, orang yang banyak berkhidmat dengan Nabi. Jadi banyak ceritalah tentang kehidupan Nabi ni, Sayyidina Anas ni tahu. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law uhdiya ilayya qura'un, kalau diberikan kepada aku satu hadiah, iaitu berupa qura'. Qura' ni kawari', jamak dia kawari'. Qura' maknanya ialah tumit. Tumit apa nama? Kambing no? Orang Arab dia buat sup dah. Sup kawari'. Kalau tuan-tuan pergi, anak tuan-tuan ngaji masak ke, pergi sana, kena abang mereka ni, ayah nak pergi ni. Pokok mana pun hampa bagi pergi cari juga sup kawari'. Abang dia orang tu. Dia pun buat sup kawari' ni tuan-tuan, sampai dia punya sup tu macam hingus. No? Tapi ya Allah ya Rabbi, sedap tu hanya orang yang bisa makan dia tahu. Dia macam kita musim korban lah. Kan? Dia ada tangan yang jadi, ada tangan tak jadi. Kena cari hak jadi. Kita buat sup kawari' tu tuan-tuan, sedap insya-Allah. No? Saya kalau saya pergi masak ke apa, saya suruh anak-anak buah saya yang duk ada, suruh buat kawari'. Memang Power Rangers. Kan? Sedap ni. Maknanya tumit ni, tumit kambing lah. La qabiltu, maka kata Nabi apa? Pasti aku akan terima. Kalau kita ni tuan-tuan, orang bagi hadiah apa ni? Musim korban. Kalau bagi daging, bagus. Kalau bagi ekor, lagi bagus. Kan? Kalau bagi lidah pun sedap. Tiba-tiba dia main bagi kat kita lemak. Lemak nak buat apa? Kan? Tapi nak habaq pada kita, di Nabi ni, kalau orang bagi hak yang lekeh lagu tu, Nabi terima. Kalau ada orang bagi hadiah yang lekeh macam tu lah, bagi kita kata, nak buat apa? Ya, terima kasih. Nabi terima. Ini kata Nabi SAW, kalau ada orang bagi hadiah kepada aku, tumit kambing ni, la qabiltu, pasti aku akan terima. Ini kata Nabi. Walau du'itu alaihi, kalau dijemput aku untuk pergi nuri, buat sup kawari' tu saja, kata Nabi, la ajabtu, pasti aku akan menyahutnya, aku akan pergi. Ni gambaran tentang apa tuan-tuan? Tentang betapa rendah dirinya Nabi SAW. Walaupun sekecil-kecil hadiah yang diterima, sebab Nabi tak boleh terima sedekah. Keturunan Nabi, Ahlul Bait tak boleh terima sedekah. Nabi dan keturunan baginda, Quraisy dan Ahlul Bait
tak boleh terima sedekah. Tapi kalau nak terima hadiah, boleh. Sedekah tak boleh. Pernah kita cerita dah dulu, Sayyidina Salman nak memastikan betulkah Nabi Muhammad ni adalah Rasul yang terakhir. Antara tanda-tandanya, Nabi ni takkan terima sedekah, hanya terima hadiah. Dia mai kepada Nabi, bawa kurma sebekas. Abang kata, wahai Muhammad, ini adalah sedekah kepada kamu. Nabi tak terima, Nabi bagi kat sahabat. Esoknya mai pula, wahai Muhammad, yang ni adalah hadiah aku kepadamu. Nabi pun ambil, Nabi terima, dan Nabi pun bedak-bedak dengan sahabat. Jadi dia kata betul, maknanya dia ni memang Nabi. Lepas itu Sayyidina Salman memeluk Islam. Nah itu. Maknanya Nabi ni tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh. Dan kalau bagi hadiah kat Nabi, apa saja walaupun sekecilnya, Nabi terima. Hari ni tuan-tuan, sebahagian orang, dia mengada-ngada. Dia mengada-ngada. Kalau orang nak bagi kat dia, Ustaz, contohnya, Ustaz ni saya nak bagi sikit ni, buah pelam kat rumah saya. Buah pelam, hak kecil-kecil lah, hak kemetot ni lah ada pun. Setengah orang kata, loh, ni saya pun. Baik saya pergi beli harum manis. Oh, semang dia tu. Orang bagi ambil sudah. Nak makan tak orang makan, sudah bagi kat orang. Yang pentingnya orang tu besar hati nak bagi kat kita. Silap-silap tuan-tuan. Kalau ada orang nak main bagi kat kita, nak bagi ikan apa, ikan sepah. Halus-halus. Ikan lampah halus-halus. Kalau hak besar tu sedap lah juga. Terima. Jangan tolak. Mana tahu duk tersiang tu dalam tu ada emas ke apa. Kan? Orang tahu. Mana kita nak tahu kan? Kalau Tuhan nak bagi. Saya ada kisah-kisah ni dalam cerita salafus soleh ada. Tapi bukan hari ni lah kita cerita. Nanti hari lain. Ada cerita tu betul. Baik. Jadi kalau orang bagi apa walaupun kecil, kita terima. Isu kita hari ni, cikgu-cikgu, kemarin hari guru. Budak-budak bagi hadiah. Ada yang saya duk baca dalam media sosial tu, dia kata, saya jadi cikgu lama lah, budak-budak bagi hadiah berapa tahun dan saya tak pernah buka. Amboi. Kan? Dan tak buka tu tak apalah, tu saudara abang orang. Kan? Kalau kita jadi anak murid cikgu, kita bagi hadiah kat cikgu, cikgu kata, hang bagi dulu masa angkatan 1, tak pernah buka pun. Anak SPM ni pun aku tak buka lagi. Tu dia, kita kata, babe, aku tak bagi lagi buka. Kan? Janganlah sampai macam tu. Walaupun orang bagi kat kita sebatang pen pun kita hargai lah. Terima kasih banyak. Pasal dia besar hati nak bagi. Dia besar hati nak bagi. No? Banyak cerita ni hari guru ni, cikgu-cikgu ni. Ada yang di kampung-kampung tu tak ada benda nak bagi. Ada satu tu, orang budak tu dia duduk kampung, tak ada duit. Tapi kat rumah dia banyak bunga kantan. Banyak bunga kantan. Dia ambil bunga kantan dekat rumah dia, dia bagi kat cikgu-cikgu dia. Bagi bunga kantan. Kata, bagus lagi daripada bagi benda tak guna kan. Balik boleh buat dasar. Paling tak pun boleh makan juga kan. Ni baru cerdik sebenarnya. Bagi benda makan. Saya lagi setuju kalau kita anak-anak bagi hadiah kat cikgu ni, bagi benda hak boleh makan. Pasal dia boleh makan. Nak bagi apa Ustaz, takkan nak bagi coklat? Bagi coklat. Bagilah Redick 3 in 1. Taubat dia minum lah. Kan? Ni dia pergi beli benda-benda hak yang tak guna tu. Habis duit. Kadang-kadang benda tu RM2. Kedai RM2. Anak-anak kita nak dekat hari guru, kedai RM2. Dia pergi rembak. Pergi kat cikgu-cikgu tengok semua benda yang sama. Penuh. Saya cikgu lama lah. Cikgu-cikgu hak pencin lagi tahu. Bukan guna pun. Lebih baik pergi beli Redick. Tu kan. Kopi Redick kan, Nescafe ke apa kan. Tak bagi. Taubat dia minum. Sama kat bilik guru tu. Kalau ada ayak panas pula, memang dia minum lah. Kan? Tu dia. Baik. Tak apalah apa pun. Yang pentingnya ada hati tu, besar hati dia nak bagi. Dan kita sebagai orang yang menerima, terima. Sebagaimana Nabi SAW terima, kata Nabi, walaupun cakap bagi tumit pun, aku terima. Dan kalau orang panggil aku untuk pergi makan sup tumit pun, aku pergi makan. Begitu.
tawaduknya Nabi SAW. Dan Nabi SAW ajak kepada kita supaya kita ni saling memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Saling bagi hadiah akan menimbulkan rasa saling berkasih sayang. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan rasa lagu macam tak berapa nak rapat dengan siapa? Dengan kawan kita tak apa nak rapat. Rasa je, saya ada kawan dan saya tu memang kami dudukkan tapi rasa tak apa nak rapat. Nak buat nak bagi jadi rapat ke mana? Kan payah tuan-tuan. Bagi kat dia kain pelekat. Berjabur yang macam. Kan? Bagi hadiah. Benar kena simple-simple tuan-tuan. Bagi. Kadang kita pergi mana-mana, kita balik beli kat dia buah ke apa ke sikit ke. Pergi kamera beli kurma pula. Beli strawberry. Beli strawberry hak kecil tu. Ada 5-6 biji tu. Jadi dia punya besar hati lah kan. Canang kat orang habis kata. Dia pergi kamera beli kat aku strawberry tu. Kan? Dia akan jadi betul tuan-tuan. Rupanya kita nak berkasih sayang orang ni tuan-tuan. Cara dia adalah yang diajak oleh Nabi. Nabi habaq betul-betul pasal wahyu. Nak tarik orang dengan cara kita bagi hadiah sebenarnya. Walaupun dia musuh kita. Bagi hadiah kat dia. Kalau setiap hari 10 serangan dia buat kat kita, kita bagi hadiah kat dia, dia akan potong 8, tinggal 2 je. Kalau dia duk maki kita setiap hari 10 kali maki, kita bagi hadiah kat dia satu, dia akan kurang diskaun maki dia tu, tinggal 2 je. Nak tinggal rendah lah kan, tapi paling tak dia kurang. Bagi hadiah sekali lagi tuan-tuan, senyap boleh. Betul, Nabi habaq dia betul. Saya baca banyak cerita lah tuan-tuan tentang orang rumah tangga yang bercerai ni. Salah satu benda yang ditanya dalam survei tu, sepanjang menikah berapa kali pasangan bagi hadiah? Kebanyakannya hak bercerai ni, tuan-tuan, banyakkannya hak yang bercerai ni, bila kita buat survei, rupanya tak bagi hadiah. Rupanya bagi hadiah ni pun memberi kelan. Hadiah tu salah, mahal-mahal kita buat hak simple-simple saja. Kalau mahal lagi bagus. Kan? Tapi jenuh lah poket kita ni kan. Rabak lah sikit. Tapi rupanya lagu tu. Nah, kita bagi hadiah yang simple. Ni diajak oleh Nabi SAW. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak isteri tuan, siapa hak paling tuan sayang?" "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak isteri Nabi ni, siapa yang Nabi paling sayang?" Nabi kata, "Yang paling aku sayang ialah orang yang aku bagi gelang pada dia." Sayyidatina Aisyah syok. Pasal Nabi bagi gelang kat dia. Esok ni pergi rumah hak lain lah. Pergi rumah apa dia? Isteri-isteri yang lain lah. Mandu-mandu dia. Tengok-tengok Nabi bagi juga gelang kat lain. Rupanya Nabi bagi semua. Dia kata bijak lah Nabi. Jadi kalau nak bagi gelang, kalau gelang banyak, tak apa lah. Kalau gelang dekat satu kita boleh beli, seorang sudah. Kan? Lagu tu cara dia. Bagi hadiah. Ini diajak oleh Nabi SAW. Bila bagi, dia akan rasa sayang. Nabi, terus tengok tuan. Nabi pernah kirimkan hadiah bagi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habsyah yang masuk Islam. Bila kirim, Nabi kirim apa dah? Persalinan, pakaian lah, kain-kain yang elok-elok. Dan Nabi juga kirimkan minyak wangi. Minyak wangi. Ini antara benda yang disukai oleh orang. Minyak wangi dengan kain. Nabi kirim bagi pada Raja Najasyi. Bila sampai, tiba-tiba dapat khabaran rupanya Raja Najasyi dah meninggal. Mati. Nabi kata kat Sayyidatina Aisyah, kalaulah mereka pulangkan balik apa yang aku bagi tu, pasal dah Raja Najasyi mati, lalu mereka akan bagi balik. Nabi kata, kalaulah dipulangkan balik,
nescaya aku akan bedak pada hampa semua, isteri-isteri Nabi. Dan ternyata dipulangkan kembali. Pasal dah raja mati, dibawa balik, bagi kat Nabi. Nabi pun bedak kepada isteri-isteri baginda. Cuba tengok ranking dia. Nabi nak bagi kat raja, raja mati. Nabi bagi kat siapa? Isteri. Nabi bagi kat isteri. Pasal apa? Pasal Nabi ni dia reti menghargai orang yang banyak berkorban untuk dia. Kita pun tuan-tuan, saya sendiri pun lah, sentiasa bermuhasabah. Kadang-kadang kita bagi kat orang lagi banyak daripada kita bagi kat anak isteri kita. Tak kena. Kadang-kadang kita bagi kat orang lagi banyak daripada kita bagi kat anak beranak kita. Sedangkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata sedekah kepada orang yang miskin mendapat 1 pahala. Tetapi bersedekah kepada orang yang ada, dia panggil silatul arham, ataupun dia ada hubungan dengan kita. Nak beranak kita ke, pupu papak kita ke, pak menakan, mak menakan kita ke, ada silaturahim dengan kita, hubungan nak ada adik ni. Nabi kata akan dapat 2 pahala. Kerana apa? 1 pahala sedekah, 1 lagi kerana menghubungkan silaturahim. Begitu. Tapi kita tuan-tuan, orang susah duduk negeri lain, kita pergi bagi sumbangan, adik-beradik kampung sebelah, tak bagi pun. Tak kena. Cara ni tak kena. Yang paling tepat, dahulukan adik-beradik. Bukan kroni. Dahulukan adik-beradik dulu. Adik-beradik kita dulu. Itu yang terbaik. Kerana itulah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita pegang dulu dah. Nak bagi rasa kasih sayang sesama kita, ataupun ada orang yang tak apa baik dengan kita, bagilah hadiah pada dia. InsyaAllah dia akan jatuh sayang pada kita. Dia akan jatuh sayang. Manusia ni keras-keras hati dia pun, dia akan cayak bila dapat hadiah. Dia akan cayak bila dapat hadiah. Begitu. Baik. Hadis seterusnya. An Jabirin qala. Hadis riwayat daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata apa dia? Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa birakibi baghlin wala birzaun. Kata Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ketika ni Sayyidina Jabir sakit. Bila Sayyidina Jabir sakit, Nabi pergi ziarah. Kata ni Sayyidina Jabir sakit. Nabi pergi ziarah Sayyidina Jabir di rumahnya dalam keadaan berjalan kaki. Laisa birakibin, tidak menunggang bagal. Bagal lah, no? Kita punya apa bagal? Bagal ya, no? Bagal ni apa dah? Dia macam kaldai, no? Kaldai. Nabi tak naik kaldai dan Nabi juga tak naik kuda. Nabi juga tidak menunggang kuda. Maknanya Nabi pergi berjalan kaki. Sayyidina Jabir cerita, aku sakit, Nabi menziarah aku dalam keadaan Nabi berjalan kaki. Pasal apa? Kerana limazidis sawab, kerana nak menambahkan pahala. Untuk Nabi nak tambah pahala. Ni maknanya dekat-dekat lah, no? Kalau kita nak pergi tengok adik-adik kita kat Losnak, tekan nak berjalan kaki, bagi cerdik sikit. Kan? Kan? Kata tak, dia ikut sunnah. Tu tak apa kena. Kan? Nabi ni ziarah Sayyidina Jabir dalam Madinah juga. Kan? Kalau tuan-tuan duduk sini, takat nak pergi ke stadium tu, boleh gagah lagi. Kan? Kalau pergi sampai ke mana atas tu, tak kira, kena ambil ambulans pula lah. Itu saudara buat raja lagu tu. Kan? Daripada nak pergi ziarah orang sakit, kita jadi sakit. Kan tak cerdik namanya. Kan? Jadi kita pergi naik kereta lah. Dah ada kereta lah ni. No? Tapi Nabi ni pasal dah dekat. Rumah Sayyidina Jabir pun dekat. Nabi pun pergi berjalan kaki. Nak abang pada kita, Nabi ni seorang yang tawaduk. Ni seorang yang tawaduk. Nabi walaupun ketua kerajaan, tapi Nabi tak bermegah. No? Dan siapa yang pergi ziarah orang yang sakit ini, dalam hadis sebut, siapa yang menziarahi man 'ada maridan, siapa yang pergi ziarah orang yang sakit pada waktu siang, maka malaikat
Dalam riwayat Tirmizi kata 70,000 malaikat akan istaghfarat lahu, akan minta ampun kepada dia. Mana malaikat 70,000 akan doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dia. Itu orang yang pergi ziarah orang sakit. Jadi kita bila dengar kata ada kawan kita sakit, kita pergi ziarah. Niat kerana Allah. Aku pergi ziarah ni pasal tuntutan agama. Aku ziarah ni kerana Nabi suruh membuat sunnah. Pergi ziarah untuk nak hubungkan silaturahim. Kita pergi tu 70,000 malaikat akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hatta al-lail, sampai malam. Kalau kita pergi siang sampai malam, malaikat akan doa. Dan siapa yang pergi ziarah orang sakit pada waktu malam, malaikat akan minta kepada dia keampunan sampai waktu siang. Demikianlah rahmat kepada orang yang pergi berziarah orang yang sakit. Jadi kita kena usaha ni, Dan antara anjuran Nabi SAW bila pergi ziarah orang yang sakit ialah salah satu benda yang Nabi buat. Kalau orang sakit yang kita boleh pegang dia, kita sentuh dia, maka kita letakkanlah tangan kanan kita ke atas, an yada'a yadahu al-yumna, letak atas tangan, tangannya yang kanan, letak tangan kanan. Kemudian wa yamsahu biha, letakkan tangan kita ke atas tempat yang sakit ataupun ke atas kepala dia. Kemudian kita doakan kepada dia. Ni doa ni dalam WhatsApp pun lemak ni. Allahumma rabbin nas adhabil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqmah. Yang tu doa yang kita dianjurkan oleh Nabi. Maknanya kita pergi doa pada orang yang sakit tu supaya diberikan kesembuhan. Itu sunnah yang dianjurkan. Ada banyak lagi tuan-tuan. Antaranya ialah berikan kata-kata semangat. Jangan duk pergi bagi kata-kata menakutkan. Duk pergi tengok ni kan. Bagi semangat kata, insyaAllah tuhur, insyaAllah. Ni Allah nak bagi sihat ni, insyaAllah Allah nak ampun dosa ni. Jangan duk pergi, sepupu aku lepak macam ni kan. Lepas tu tak ada padam. Kan? Oi, dia kan kesian kat dia tu tak? Jangan duk pergi bagi takut dia kan. Kita bagi semangat ke dia. InsyaAllah sihat insyaAllah. Nampak aku yang sihat, nampak sihat ni. Wahai kita nampak dah, tahu dah macam tak apa sihat. Kan? Tapi kena benar baik. Kena benar baik. Dan ziarah orang yang sakit ni kena pandai tutup aib. Sebab kita pergi ziarah orang sakit ni kadang dia tak berapa nak waras dah kadang-kadang. Bila dia sakit. Tambah-tambah pula orang yang dah hampir meninggal kan. Kadang-kadang dia ada kebiasaan yang dia buat masa dia sihat. Ada orang masa dia sihat dia rajin korek hidung. Sikit-sikit korek hidung. Bila nak mati dia buat kan? Dia buat. Dia korek hidung, sikit-sikit korek hidung. Ada orang hak jenis korek gigi. Dia kira dia main gigi. Bila nak mati dia jadi begitu. Jadi kita ni bila dia tengok jangan duk kata tu dia orang hantar dah. Dia masa nak mati dulu. Dia kan. Kena pandai jaga aib orang. Takut Tuhan buka aib kita pula tak tahu apa benar kita buat masa hidup ni. Nak mati kita duk buat. Baru sedang dia je tu. Kena pandai juga. Baik. Hadis seterusnya. Hadis daripada Yahya bin Abil Haytham Al-Attar qala sami'tu Yusuf bin Abdullah bin Salam qala aku mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam. Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam dia kata sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa. Nabi SAW menamakan aku dengan Yusuf. Masa aku kecil, ni dia cerita masa aku kecil dulu, Nabi sendiri yang menamakan aku dengan nama Yusuf. Dia ni siapa dah tuan-tuan? Sayyidina Yusuf ni anak kepada Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni siapa dia? Dia adalah seorang rabbi ataupun pendeta Yahudi sebelum Islam.
Kita tahu tuan-tuan di Madinah ni tuan-tuan, sebelum kedatangan Nabi SAW, separuh daripada penduduk Madinah, tuan-tuan, sejarah ni, 50% daripada penduduk Madinah adalah Yahudi. Adakah mereka penduduk asal? Tak. Mereka main daripada luar, main duduk situ. Pasal apa? Pasal dalam Taurat ada sebut ciri-ciri negeri yang mana Nabi akhir zaman akan main. Madinah. Dalam Taurat dah sebut dah. Madinah ni tempat Nabi akhir zaman. Cuma mereka tak tahu, kata rupanya bukan bangsa mereka. Jadi mereka pakat duduk ramai. 50% daripada penduduk Madinah sebelum Nabi SAW main, halau mereka, selepas mereka khianat, 50% penduduk Madinah adalah Yahudi. Baik daripada Bani Quraidah, baik daripada Bani Qainuqa, baik daripada Bani Nadir, ataupun beberapa kumpulan lagi. 50% ramai. Dan salah seorang pendeta Yahudi, Rabbi, dia panggil Rabbi. Rabbi Yahudi yang alim Taurat. Dia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan dia beriman sungguh. Ialah Abdullah bin Salam. Ataupun nama dia sebelum Islam, ialah Husain. Husain bin Salam ataupun Salaim. Bin Salam lah, mudah cerita dah kan. Bin Salam. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah seorang Yahudi. Tiba-tiba Nabi mai hijrah. Dan dia tidak seperti Yahudi-Yahudi yang lain yang buta perut. Oleh kerana bukan daripada keturunan Bani Israel, bukan daripada keturunan Yahudi, tolak terus. Sebagaimana Yahudi yang lain, tolak terus kenabian Nabi. Dia tak, dia bukan jenis buta perut. Dia tengok dulu apa yang Taurat kata, ada tak ciri-ciri ni pada Nabi Muhammad. Dan dia pergi jumpa dan dia pergi dengar pada hari pertama Nabi mai. Antara benda yang Nabi ajak pada hari pertama Nabi mai, Nabi kata apa dah? Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Nabi suruh buat lagu tu. Nabi suruh bagi salam, Nabi suruh sebarkan keamanan, Nabi suruh bagi makan ke orang. Kemudian Nabi suruh bangkit semayang di waktu malam, orang tu tengah tidur, hampa akan masuk tadkhulul jannata bisalam. Hampa akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Bila dia dengar lagu ni, dia kata, oi, hak ni ucapan Nabi akhir zaman. Dia kata, ada dalam Taurat. Memang betul. Dan dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tanya beberapa soalan. Nak cerita panjang lah tuan-tuan. Dia ada cerita pasal anak jadi lelaki, muka anak jadi serupa macam pak, pasal muka anak jadi macam muka mak. Kemudian apa benda yang dimakan oleh ahli syurga. Nanti kita cerita lain. Waktu lain. Tanya beberapa soalan yang pelik-pelik. Dan soalan ni sebenarnya dah dicerita dalam Taurat. Bila dengar Nabi jawab satu benda ni betul, dia terus beriman. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tak lama daripada tu tuan-tuan, Yahudi mai. Geng Yahudi para pimpinan Yahudi mai rumah Nabi. Dia abang Nabi ya Rasulullah, jangan habaq depa kata saya duk ada dalam rumah tu. Dan jangan habaq depa kata saya masuk Islam. Tunggu sat. Bila depa pun masuk, Sayyidina Abdullah bin Salam habaq dengan Nabi ya Rasulullah, saat ni tuan tolong tanya kat depa, apa pandangan depa, apa pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam ni. Nama dia Husain bin Salam ni. Apa pandangan mereka terhadap Husain ni. Nabi pun tanya semang-semang. Nabi pun tanya. Hampa semua orang Yahudi ni, aku nak tanya satu benda. Apa pandangan hampa, pendapat hampa tentang Husain bin Salam ni. Mereka kata, dia adalah seorang ulama kami, anak kepada ulama kami. Maknanya keturunan baik-baik ni. Dialah pendeta kami, anak kepada pendeta kami, dan dia ni adalah orang yang sangat benar ucapannya, jujur, macam-macam dia berpuji, melemu. Tiba-tiba Nabi kata apa?
apa pandangan hamba kalau aku kata Husain ini dah masuk Islam? Buat Yahudi ni kata, na'udzubillah. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Tak mungkin. Barang dia jauhlah benda lagu tu. Tak mungkin. Dia ni pendeta kami, orang alim Taurat, takkan boleh beriman dengan kamu. Oh, dia kata lagu tu lah. Tak mungkin lah Muhammad, tak mungkin. Dia takkan buat lagu tu. Tiba-tiba, dia duduk ada dalam rumah. Abdullah bin Salam ni keluar. Dia kata, aku sudah beriman kepada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku dah masuk Islam dah. Lama nak kata apa? Pimpinan Yahudi ni bangkit berdiri dan kata, penipu hang ni pembohong anak kepada orang jahat. Oh, berubah tu. Nah, tu kata Yahudi. Hak tadi ni puji melembung. Tahu-tahu kata tak lah aku dah Islam dah. Depa kona, depa kata tak, hang ni keturunan jahat, pak hang pun jahat, hang pun jahat, hang ni. Tu dia kata Yahudi tu. Kita jangan jadi macam Yahudi. No? Tak puasing orang macam mana pun, hak baik kita kena kata baik. Jangan kata hak baik pun tak baik juga. Oh, tu macam orang Yahudi lah. Tak mau lagu tu. No? Inilah Abdullah bin Salam. Dan hebatnya tuan-tuan, Abdullah bin Salam ini, dia ni adalah keturunan Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Oleh kerana dia, Nabi tahu kata Abdullah bin Salam ini keturunan Nabi Yusuf. Ini memang Yahudi pure ni, Bani Israel pure ni. Oleh kerana Nabi tahu, maka ketika kecil anak dia ini dinamakan dengan nama tok nenek dia Yusuf. Dinamakan. Tu sejarah dia kenapa nama dia Yusuf. Nabi yang menamakan dia. Siapa buat nama dia? Sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menamakan aku. Jadi sunnah juga kita menamakan anak-anak ni dengan nama Nabi. Boleh. Dia sunnahkan begitu. Dan dia kata apa dia? Kata Yusuf ni, Rasulullah buat nama aku Yusuf. Wa aq'adani fi hijrihi. Dan Nabi pernah dukung aku duduk atas paha Nabi, ribaan Nabi. Nabi pernah dukung aku. Apa jangan duduk main-main. Masa aku kecil dulu Nabi dukung aku. Nabi dudukkan aku dekat atas ribaan Nabi. Wa masaha ala ra'si. Dan Nabi pernah usap kepala aku. Dia nak abang kata bangga dia. Kerana Nabi pernah pegang dia, Nabi pernah muliakan dia. Ini kerana apa tuan-tuan? Dia adalah keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini cerita dia sikit lah. Baik. Ini adalah salah satu daripada kita lihat bagaimana Nabi ni seorang yang sangat merendah diri, memuliakan orang. Ini kita apa Yahudi, Yahudi jahat. Bukan semua Yahudi jahat. Ada juga Yahudi yang baik. Ada juga Yahudi yang beriman. Ni Yahudi ya ni, depa ni keturunan Yahudi ya. Cuma mereka ni adalah orang yang beriman. So tu dah. Ada berapa hadis ni? 2, 3. 3 hadis. Boleh kita unti satu. Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Sayyidina Muhammad. Allahumma atina ma ataita. Ibadakas salihin. Okey, baik. Jadi sunnah pada kita untuk minta kepada orang soleh menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Dan sunat juga menamakan, boleh menamakan nama-nama mereka dengan nama-nama Nabi. Boleh, tak ada masalah. Kalau buat nama-nama Nabi yang bukan bahasa Arab boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi kita pastikan nama tu nama Nabi. Kan? Ada orang buat nama anak bukan buah nama Nabi, bukan nama Nuh. Dia buat nama Noah. Kan? Tanya ada Noah tu apa dah? Noah tu Nabi Nuh lah. Tak bisa dengar pun. Dia dalam orang putih dia sebut apa tu. Tapi nama Nabi, nama Nabi. Pun tak apa. Kan? Tapi pelik lah sikit kan, kita tak balas Noah tu tak okey lagi. Kan? Lagi pergi buat nama Michael pula. Kan? Dia kata nama malaikat Mikail kita. Sudah. Kan? Buat nama pun jangan sampai menimbulkan fitnah. Kan? Tak kena dengan tak kena dengan adat kita. No? Kalau tuan-tuan beranak kat Amerika, buh nama lagu tu tak apa. Kan? Orang pun tak kata apa. Balik daripada Amerika bercakap orang putih pun kan? Macam ayak tak apa. Ni kan? Cakap orang putih pun tak erti, dok kira good morning, good evening ya. Tiba-tiba nama apa? Michael. Boy kan. Jadi tak apa nak kenal dengan adat pula. Kena tengok uruf juga. Baik. Salah tak salah? Tak salah lah. Tapi bila dia bertentangan dengan adat ni, bertentangan dengan uruf, akan menimbulkan fitnah, lebih baik elakkan. Baik, hadis seterusnya. Juga riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata apa? Ni hadis ni kita baca dah sebelum ni. Iaitu kata Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rathin wa qatifatin. Bahawa Nabi SAW pergi buat haji menaiki binatang tunggangan dan ada pelananya. Kunna nara thamanaha 4 darahim. Di mana pelana tempat duduk Nabi itu murah saja. Lebih kurang 4 dirham saja. Kan? Kita baca ada hadis ni sebelum ni. Falamma stawat bihi rahilatuhu qala labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya'ah. Bila Nabi dah duduk elok dah di atas tunggangan baginda, Nabi nak pergi bergerak untuk pergi melaksanakan haji, Nabi pun bertalbiyah dengan berniat labbaika bihajjatin, kami menyahut seruanmu wahai Tuhan untuk melaksanakan ibadat haji, la sum'ata fiha, tidak ada sum'ah, maknanya tidak ada niat untuk orang-orang dengar apa perbuatan-perbuatan kami, wala riya'a, dan bukan kerana nak menunjuk kepada orang. Hadis kita baca dah pada pertemuan yang lalu. Hadis yang kedua terakhir. Hadis haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit al-Bunani wa Asim al-Ahwal an Anas bin Malik. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata anna rajulan khayyatan. Ada seorang lelaki tukang jahit. Khayyat maknanya orang yang pandai menjahit, tukang jahit. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
panggil Nabi pergi makan kat rumah dia. Bukan kata dia seorang tukang jahit saja, bahkan dia juga pandai masak. Faqarraba minhu saridah alaihi dubba. Maka dibawa pada Nabi SAW satu jenis makanan nama dia sarid. Sarid ni apa tuan-tuan? Kita baca-baca dah dulu dalam bab makan dulu. Sarid ni satu jenis makanan yang dibuat daripada roti. Roti tu pula dimasak, dibubur, dia ada macam kuah-kuah sikit dan dalam tu dia ada daging. Tuan-tuan kalau nak nampak tengok lebih jelas tuan-tuan, gunakan telefon tuan-tuan. Kan? Buat apa? Search dalam Google lah. Sa-ra-ya dal. Sarid. Ataupun fatah. Fataha. Tuan-tuan tekan nak tu lagi keluar. Oh, tuan-tuan tengok. Oh, ni roti macam orang nak buat ni. Dia cari roti tu, dia bubur dalam tu, dia buat macam ada kuah sikit, kemudian dia ada bubur daging. Nampak gaya tu sedap tuan-tuan. Nampak gaya tu sedap. Saya tak boleh cerita lama, saya lagi lapar. Tapi memang sedap. No? Duk cari juga kedai-kedai Arab ni, dia tak buat. Rupanya tak buat. Cerita dia nak kena pergi luar negeri juga. No? Kena pergi carilah. No? Sarid ni. Dijemput Nabi SAW oleh seorang tukang jahit. Nabi pergi tak? Nabi pergi. Nak abang kata Nabi walaupun ketua negara, yang pergi jemput Nabi pergi makan ni adalah tukang jahit, Nabi pergi. Kita kalau nak mai jemput kita mau kena VVIP ya. Ini silap kita. Kalau nak makan ni mau kena meja VVIP. Kalau nak pergi beratuk ni nampak macam lekeh. Dia tak mau pergi. Dia tak mau pergi. Ni kita. Nabi dijamu kepada Nabi, faqarraba, dihidangkan, dijamu kepada Nabi apa dah? Saridan. Satu jenis makanan hak saya sebut tadi, roti itu hak ada daging apa semua sikit. Dan dalam tu juga ada alaihi dubba, ada labu. Ada jenis labu dalam tu. Qala, kata perawi ni kata, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ad-dubba. Dan Nabi SAW, walaupun dalam tu ada, dalam roti tu ada daging apa semua, dan juga ada labu. Nabi ambil apa dulu? Nabi ambil labu dulu. Ada pasal? Ada pasal? Nabi ambil labu dulu. Wa kana yuhibbud dubba. Dan Nabi ni seorang yang sangat suka makan labu. Qala Thabit. Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani. Tuan-tuan, Thabit Al-Bunani ni tuan-tuan bukan lekeh-lekeh, bukan kecil anak tuan-tuan. Sayyidina Thabit Al-Bunani ni dia ni menantu Sayyidina Anas. Menantu sahabat, menantu Sayyidina Anas bin Malik. Antara karamah dia tuan-tuan, dicerita dalam riwayat lah. Sayyidina Thabit Al-Bunani selalu doa ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakan aku dengan sembahyang. Sampai dia mati pun tuan-tuan. Mati dalam sembahyang. Bahkan ada riwayat kata, ketika dikebumikan dalam kubur macam kubur orang Arab tu lah. Bukan macam kubur kita. Ketika mana dimasukkan ke dalam kubur, dia bangkit sembahyang dalam kubur. Dia bangkit sembahyang dalam kubur. Ni diriwayatkan. No, diriwayatkan. Itu kemuliaan. Bukanlah kerana dia nak sembahyang dalam kubur tu. Tapi sebagai satu kemuliaan yang Allah beri pada dia kerana dia sangat suka sembahyang. Ini Sayyidina Thabit Al-Bunani. Qala Thabit, kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, fasami'tu Anas, aku dengar daripada Sayyidina Anas, pak mentua aku sendiri kata apa? Fama suni'a li ta'amun, tidaklah. Fama suni'a li ta'amun, kalau bolehlah. Apabila nak dibuatkan kepada aku suatu makanan, aqdiru ala an yusna'a fihi dubba illa suni'a. Kalau boleh ni, ada makanan yang boleh aku nak buat, yang boleh bubuh apa? Bubuh dubak tadi, bubuh labu, pasti aku akan bubuh. Maknanya apa? Dia kata, kalau boleh setiap makanan yang boleh kena dengan kita bubuh labu, pasti aku akan bubuh labu. Maknanya apa jenis makanan yang boleh bubuh labu, pasti aku akan bubuh labu. Lagu tu. Ada makanan yang tak boleh bubuh labu. Kan? Ada benda yang boleh bubuh labu.
Ada benda yang tak boleh bubuh labu. Dia kata kalau benda tu boleh bubuh labu, pasti aku akan bubuh labu. Kenapa? Kerana cintanya kepada Nabi SAW yang suka makan labu, maka dia pun jadi suka kepada makan labu. Ini tanda orang begitu cinta kepada Nabi SAW. Ada sahabat tuan-tuan tak suka makan labu, tapi bila Nabi suka makan labu dan dia tahu kata Nabi suka makan labu, dia pun makan labu. Dia pun makan labu. Kerana apa? Pasal Nabi suka. Dia jadi suka pasal apa? Pasal Nabi suka. Lagu tu. Dia jadi lagu tu. Kerana apa? Cinta kepada Nabi SAW. Dan hikmah dia, kenapa apabila diberikan kepada Nabi sarid itu, Nabi tak ambil daging dulu? Kenapa Nabi memilih sayur? Kenapa Nabi memilih labu? Kerana kalau Nabi ambil daging, nescaya semua orang akan makan daging. Semua pakai nak pilih daging lah. Taubat labu tu pakai tok wang tepi. Betul tak? Kan? Tapi oleh kerana Nabi pilih labu, maka dia pun ambil labu juga. Itu tuntunan Nabi SAW. Cerdiknya Nabi SAW. Baik. Hadis kita yang terakhir. Riwayat daripada Sayyidatina Amrah. Qalat, qila li Aisyah, dikatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah apa dia? Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi? Ni tok lelaki kena dengar ni. Orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Pasal apa orang bertanya Sayyidatina Aisyah? Pasal isteri. Pasal apa bertanya isteri? Pasal isteri ni banyak hidup dengan tok lelaki. Dia tahu luar dalam. Terus duduk sembang kemas lah. Pakai seraban tinggi kot mana apa semua. Mereka tanya kat bini kita, kalau panjang tu, tak elok. Tak elok. Tak usah buat berlakon, tak usah buat berlakon smart lah depan orang. Depan orang ni dengan sematnya, dengan tai, dengan apa semua, orang tengok pun gerun kat pejabat ni, cengih nak mampu. Bila balik orang tanya, buka rumah apa, open house ni, pergi tanya, Tuan kat rumah macam mana? Tuan ha? Kata, tu. Terus. Kalau orang bertanya ni, macam mana ni, apa nama, abang kat rumah sana, Tuan Haji kat rumah sana. Tuan Haji kat rumah sana. Haji hang, Allah. Dia Allah tu banyak. Tak tahulah. Mak Haji sampai tak kerti nak buat apa dah kat rumah. Apa basuh? Pinggan dia basuh. Periuk dia basuh. Sampah dia pergi buang. Baju dia basuh. Baju dia pergi silat. Mak Haji ni sampai tak buat apa lah kat rumah. Patutlah besar. Kan? Kalau boleh bini kata lagu tu tuan-tuan. Habis mu kalau sembang dengan kawan-kawan ni, aku bini aku, tak ada apa, aku tengah dia habaq lah nikah dua nak. Sembang tu. Dia tanya kat orang ni. Pinggan pun tak basuh. Pinggan pun tak basuh, minum air tak tepi apa singki lah. Malas balok nak mampu. Nikah dua orang dah. Kan? Tak pernah lah aku nak ambil vacuum, tekan vacuum depan rumah. Kan? Tak orang kata takut bini. Dah. Tak nak takut bini lah. Kita buat tu pasal sayang kat bini. Nak rasa tak bagi orang kata takut bini, buat sebelum dia suruh. Bila suruh ni, orang lelaki ni macam-macam, termasuk dengan saya. Kami ni ego. Jangan suruh buat. Letak depan. Dia faham. Kalau suruh, tolak tak buat. Letak vacuum tu tak depan rumah. Dia faham, dia buat. Tapi kalau abang vacuum saya depan rumah lah, hang buatlah sendiri. Dia lagu tu. Tapi kalau pergi letak ni buat letak depan ni, sekejap nak vacuum. Tak nak pergi kedai tak dulu. Balik lagi tak kena vacuum lah.
Kalau tok lagi tak buta perut. No? No? Tengok Nabi buat apa. Nabi ni kata Sayyidatina Aisyah, orang tanya kat Sayyidatina Aisyah, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Nabi buat apa kat rumah? Nabi balik rumah, duduk rumah. Cari kopi awal tu. Oh, dia buat macam kedai memang. Nabi buat lagu tu kan? Tengok. Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, kana basyaran minal bashar. Nabi ni manusia macam manusia lain lah. Nabi macam manusia lain lah. Sama je. Tapi hebatnya Nabi ni apa dia? Yafli sawbahu. Nabi perbaik baju dia. Takat butang terkeluar, kain tertetah sikit-sikit. Nabi pergi ambil lah jarum. Nabi jahit sendiri. Ni orang lelaki kena buat ni. Kena buat. Kena reti menjahit semua. Kan? Tak reti langsung. Mengaji yang baik jelas sarjana apa. Menjahit tak reti. Bagi reti semua. Baju tertetah ke apa ke sikit. Tok lelaki buat nari. Jangan duduk suruh rumah. Buat nari. No? Ni Nabi buat ni. Wa yahlubu syatahu. Dan Nabi sendiri pergi perah susu. Kambing tu, Nabi sendiri pergi perah. Bagi makan pada keluarga. Maknanya Nabi sendiri sediakan, Nabi sendiri masak. Bukan kata tak boleh orang awak betul, mereka ni duduk saja, patutnya lagu tu lah. Kan? Tapi pasal kita pergi kerja, mereka tak pergi kerja, duduk rumah, mereka lah masak, mereka masak pun sedap. Kadang-kadang kita masak, mereka pun tak bagi kita masak. Mereka kata siapa pun tak boleh makan. Kan? Buat gulai pun tak jadi gulai. Kan? Buat kurma tak jadi kurma. Dia kata buat habis betul. Tak apalah abang tu selalu masak, saya masak. Kan? Tu pun cara juga tu. Kan? Pandai masak lagi dia suruh kita masak sedia pula. Wa yakhdumu nafsahu, dan Nabi urus dirinya sendiri. Nabi urus diri sendiri. Tuan-tuan, ada masa, kita ada masa sendiri. Orang kita ni dia sibuk macam-macam kerja dengan kerana anak pula perangai macam-macam. Kita tak ada kerja apa, daripada duduk belik telefon, duduk main TikTok apa semua, Twitter apa semua tu. Geraklah diri sendiri, ambil baju sedekah sendiri. Allah Ustaz payah nak sedekah dia sendiri. Siapa suruh beli sedekah murah? Belilah hak mahal 1,500 tu. Kan? Beli hak tu, senang. Zek depannya dengan belakang sekali elok. Lebih kurang betul lah. No? Maknanya apa ni tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah nak abang kata, Nabi ni seorang yang sangat banyak membantu ahli keluarga. Jangan sampai kita tak bisa muak rumah. Jangan sampai kita tak bisa baju-baju. Jangan sampai kita tak bisa nak sidai baju. Jangan lagu tu. Tak boleh lagu tu. Yang ni jenis ni yang isteri bila kata suami lagu ni mati, hep hep hore. Kata lega, kata ni mati. Tidak pinggan apa semua dia guna. Tak basuh pun. Kan? Nak bini seronok. Tapi kalau kita mati, tak kata Allah, tak ada lah siapa nak tukang tolong basuh kan. Lagu tu. Ini diajak oleh Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar. Satu pesanan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa dia? Kata Sayyidina Umar, dia kata, "Yanbaghi lirrajul an takuna ma'a ahlika kas-sabiy." Seorang lelaki sepatutnya bila duduk di rumah bersama dengan isteri, bersama dengan ahli keluarga, dengan isteri lah khususnya, dia kena buat perangai macam budak-budak. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya mesra. Mesra. Jangan dia buat macam lieutenant. Kan? Orang rumah kita buat macam lieutenant. Ayam kopi satu. Mana dia kopi? Ambil gula. Ni apa gula ni? Oh tu dia. Ni bukan berkah tentera. Kan? Ni kita hidup bersama dengan dia. Jadi kena buat macam kanak-kanak sikit. Ni saya normal je. Normal kata kena buat macam budak-budak sikit. Dia kena meringat-ringat sikit, kena manja-manja sikit. Lagu tu. Barulah rumah tangga kita ni dia akan lebih bahagia. Banyak pengajaran kita ambil malam ni tuan-tuan. Yang pertama tadi hadiah.
Ini dalam rumah tangga ni hadiah. Penting. No? Bagi hadiah. Hari birthday dia ke, hari ulang tahun anniversary ke. Bagilah hadiah. Kan? Janganlah beli pen. Tentang dia cikgu beli pen merah. Kan? Belilah yang agak patut badan sikit. Kan? Ha? Tu banyak benda ni hak Nabi ajak ni. Bagus. Ha? Imam Tirmizi bubuh hadis ni betul lah. Ha? Nabi menguruskan diri sendiri. Nah, di rumah. Tak semestinya kita kena semua benar orang rumah kita nak kena buat. Kita kena tolong dia. No, kita kena tolong dia. Sebab kita yang bertanggungjawab terhadap mereka. InsyaAllah tuan-tuan, habislah bab kita ni tuan-tuan. Lepas ni kita masuk bab yang ke-48. InsyaAllah. Iaitu bab ma ja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab berkaitan dengan apa dia? Dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Bukanlah kita nak sebut-sebut macam-macam ni tuan-tuan, bukannya kita nak kata kita bagus tak. Tapi kita kena usaha untuk jadi orang bagus. Nah, kita kena usaha untuk jadi orang bagus. Baru kita akan jadi betul-betul orang yang bagus, insya-Allah. Nah, sebab apa guna kita mengaji kitab habis dah. Ni bab ni nak habis dah ni. Kitab kita ni nak habis dah. Saya rasa dalam 2022-2023 ni habis dah ni. Tinggal berapa bab yang lagi ni. Tak banyak mana dah. Nak habis dah bab ni. Nak habis dah kitab ni. Tapi kalau habis kitab pun tuan-tuan, tak ada benda yang kita nak balik, nak beramal di rumah. Tak ada guna. Tak ada guna. Kita habis kitab Syama'il, balik rumah, duk kira cengih juga dengan anak bini, duk kira, nak kira terajang orang, kira. Itu maknanya nothing. Kita mengaji ni nothing. Tak ada apa. Baik sudah main mengaji. Balik tengok TV lagi bagus. Dapat juga fakta ke maklumat ke. Main mengaji tapi kita tak ada amal apa sikit pun nak buat perubahan terhadap diri kita. Satu benda yang tak guna. Betulnya kita kena, walaupun sikit adalah juga sikit sebanyak perubahan dalam hidup kita. Itu yang terbaik insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Insya-Allah kita sambung pula pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.